Selamat pagi. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat dan ceria. Baiklah murid-murid, kita teruskan pelajaran pendidikan kesihatan tahun 4 hari ini dengan unit 11, Sayangi Diri. Tajuk, Kesihatan Diri dan Reproduktif. Standard pembelajaran 1.1.3. Kita baca dulu standard kandungan 1.1, kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif. Standard pembelajaran 1.1.3 menyatakan contoh simptom yang mungkin dialami ketika haid. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan contoh-contoh simptom yang mungkin dialami ketika haid. Kriteria kejayaan, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menulis 5 simptom yang mungkin dialami ketika haid. Jadi, semua murid termasuk lelaki dan perempuan mesti tahu untuk menulis 5 simptom yang mungkin dialami ketika haid. Baiklah murid-murid, anda boleh rujuk buku teks muka surat 77. Ada di sana dinyatakan tentang simptom haid. Baiklah. Cikgu imbas kembali tajuk yang lepas iaitu perubahan fizikal bagi perempuan. Mari kita imbas kembali. Yang pertama, jerawat mungkin tumbuh di muka, mengalami perubahan bau badan, bersuara lunak, payudara mula membesar, punggung melebar, otot kaki dan tangan membesar, dan tumbuh bulu ketiak dan pubis. Jadi, topik kita pada hari ini lebih fokus kepada perempuan. Jadi, kita kena ingat, imbas kembali, apakah dia perubahan fizikal bagi perempuan selepas kedatangan haid. Ada kaitan sebenarnya. Jadi, kita terus kepada topik kita hari ini, iaitu simptom haid yang mungkin dialami oleh perempuan. Yang pertama, muka berjerawat. Okey, akan ada perubahan sedikit pada muka kamu. Kedua, mual dan loya. Okey, ini adalah tanda-tanda yang biasa terjadi kepada perempuan yang mengalami haid. Yang ketiga, payudara terasa sakit. Ini hanya untuk awal kedatangan haid. Selepas itu, dah okey. Keempat, gangguan emosi. Jadi, waktu kedatangan haid, biasanya perempuan akan mengalami sedikit kerisauan, keresahan, kadang-kadang tekanan, tiba-tiba sedih, menangis. Itu ialah gangguan emosi yang kebiasaannya terjadi kepada perempuan yang mengalami haid. Seterusnya, senggugut. Murid lelaki tak pernah dengar apa itu senggugut? Ya, sejenis sakit perut yang menangkap di bahagian bawah perut. Dan tidak semua senggugut sakit yang teruk. Ada yang sedikit, ada yang sederhana dan ada yang teruk dan perlu dirujuk kepada doktor pakar. Kadang-kadang ibu-ibu hanya memberikan ubat minyak angin untuk melegakan. Tapi itu tidak menghilangkan, hanya mengurangkan sahaja. Dan yang terakhir, perut kembung pun terjadi kepada perempuan yang mengalami simptom haid. Okey.
Baiklah murid-murid, ada 6 simptom yang mungkin terjadi kepada perempuan ketika haid. Kita imbas kembali. Yang pertama, muka berjerawat, mual dan loya, payudara terasa sakit, gangguan emosi, senggugut dan perut kembung. Boleh ingat 6 simptom haid? Bagus. Baiklah, murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Sekiranya terjadi sesuatu perkara yang tidak diingini di sekolah. Contoh, kamu tidak boleh menjangkakan bila kamu akan menghadapi haid. Ia terpulang kepada individu tersebut. Dan memang kebanyakannya berlaku di sekolah. Sebab masa kamu bersama guru di sekolah lebih lama daripada berbanding di rumah. Jadi sekiranya kamu mengalami apa-apa masalah ataupun gangguan ataupun tanda-tanda haid, sila berjumpa dengan guru anda untuk meminta nasihat dan bantuan. Dan lebih mudah jika berlaku di rumah, ada ibu bapa yang akan membantu kamu. Jadi kamu jangan panik, jangan risau, semua boleh membantu. Terdapat mitos-mitos yang mengatakan sekiranya kita mengalami haid, kita tak boleh bersenam, kita tak boleh bercampur, bermain dengan orang. Itu semua salah. Okey. Kedatangan haid ni adalah perkara biasa bagi bagi perempuan. Jadi sekiranya berlaku haid, kamu boleh jalani kehidupan seperti biasa. Boleh bersenam, belajar, bermain dan yang paling penting, kita mestilah menjaga kebersihan. Okey, untuk perempuan yang menghadapi haid, yang mengalami haid, kamu kena lebihkan tips-tips menjaga kebersihan. Nanti topik selepas ini kita akan ajar macam mana cara menjaga kebersihan ketika haid dan ihtilam. Okey, baiklah murid-murid. Kita sudah sampai ke latihan. Jadi cikgu harap kamu boleh isikan jawapan dengan satu soalan saja dengan 5 tempat kosong. Tadi kita belajar ada 5 simptom. Ingat lagi? Bagus. Sila tuliskan jawapan di ruang yang disediakan dan tulis dalam buku latihan. Okey, kamu boleh tulis latihan ini dalam satu buku saja. Buku PK dan PJ adalah sama. Baiklah murid-murid. Selesai sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga nota ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid pada masa akan datang. Semoga murid-murid dapat mengamalkan gaya hidup sihat dan selamat. Bye.